Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Saya boleh katakan ini adalah berita baik, namun berita buruk buat pengkhianat daripada Parti UMNO dan juga kaki fitnah, ya, yaitu Ratu Fitnah, Ratu Badak ataupun Ratu Naga. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan kes ya melibatkan Isham Jalil dan juga Ratu Naga ini. Yang pertamanya, Isham Jalil, peguam negara, tolak permohonan maaf beliau. Ratu Naga pula tidak layak, kata ISPRM. Jadi apakah ya kenyataan itu yang mengatakan bahwa mereka ini tidak layak, sahabat-sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi untuk yang pertamanya berkaitan dengan Isham Jalil, ya, kenyataan daripada pejabat peguam negara menyatakan ya mereka menolak permohonan maaf Isham Jalil proceeding menghina mahkamah. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Peguam negara Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh telah menolak tawaran permohonan maaf tanpa syarat bekas ahli majlis tertinggi UMNO Isham Jalil untuk menyelesaikan kes menghina mahkamah yang dikenakan terhadapnya. Sehubungan itu, Mahkamah Jenayah menetapkan 14 Oktober ini untuk mendengar ya permohonan komite pendakwaan terhadap Isham berhubung kenyataannya yang didakwa dikaitkan dengan kes 1MDB dan SRC International bekas Perdana Menteri Najib Razak. Isham boleh dihukum penjara atau didenda jika didapati bersalah atas dakwaan kenyataannya yang dibuat semasa temu bual bertajuk Town Hall for Justice, keadilan sebenarnya untuk siapa, yang disiarkan di laman Facebook The Melaya Post pada 30 September tahun lalu 2023. Jadi keputusan penolakan peguam negara terhadap surat representasi Isham yang menawarkan permohonan maaf itu dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam pagi ini. Katanya peguam negara telah menolak surat representasi oleh Isham. Jadi kami mohon perbicaraan penuh. Katanya lagi, kami juga telah menyerahkan kertas kausa kepada responden, kata Timbalan Pendakwa Raya itu kepada Hakim Norin Badarudin. Dan hakim kemudiannya menetapkan 14 Oktober ini untuk mendengar merit proceeding menghina Isham yang diwakili peguam Azizar Harun. Mahkamah turut menetapkan pada 25 September ini untuk pengurusan kes. Jadi sementara itu Pernama melaporkan Jabatan Peguam Negara menolak representasi ya yang dikemukakan oleh Isham Jalil ini. Itu antara perkara yang agak-agak mengejutkan kita sahabat semua. Tetapi apa boleh buatlah ya. Sebab karena orang cakap, karena mulut badan binasa, karena pulut santan binasa. Itulah ya, tidak berfikir sebelum membuat kenyataan-kenyataan yang telah pun sebenarnya dikatakan membina ataupun membuat kenyataan menghina mahkamah. Jadi itu perkara pertama sahabat semua. Apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi agak menarik ya untuk kita ikuti. Untuk perkara yang kedua ini melibatkan Ratu Naga ataupun dikenali sebagai Ratu Fitnah daripada penyokong ya. Beliau ini adalah penyokong tegar kepada Perikatan Nasional. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. ISPRM membuat kenyataan bahwa Ratu Naga tiada hak diwakili peguam semasa pemeriksaan lisan. Itu antara kenyataan ya daripada pihak ISPRM. Jadi mari kita lihat kenyataan penuh ini, yang mana ISPRM berpandangan bahwa anggota bersatu Syarul Emma Abu Sama, juga dikenali sebagai Ratu Naga, tidak mempunyai hak untuk diwakili oleh peguam semasa pemeriksaan lisan kerana ia sebagai sebahagian daripada siasatan. Badan Pemantau Anti Rasa itu juga berhujah bahwa penulis blog yang lantang itu hanya mempunyai hak untuk mendapatkan peguam jika dia benar-benar ditangkap. Jadi ISPRM membangkitkan perkara ini dalam afidavitnya sebagai menjawab tuntutan Ratu Naga yang mau mempertahankan haknya untuk mendapatkan representasi undang-undang semasa disoal oleh agensi itu.
Tindakan undang-undang ke atas ISPRM Ketua Pesuruhjaya Azam Baki dan Kerajaan Persekutuan dikaitkan dengan dakwaan penahanannya oleh agensi anti rasuah pada 16 Februari lalu. Dalam penfailannya, anggota penguasa bahagian perisikan Ibu Pejabat ISPRM, Tengku Nurdiana Samimi, Tengku Zolnurin menafikan berlaku tangkapan sebenar. Pegawai anti rasuah itu berhujah bahawa plaintiff secara rela hadir ke Ibu Pejabat ISPRM di Putrajaya selepas diberikan notis untuk disoal siasat. Tengku Nurdiana berkata bahawa hak asasi dan kebebasan peribadi Ratu Naga di bawah perkara 5 Perlembagaan Persekutuan tidak timbul kerana plaintiff tidak ditangkap maupun ditahan. Tambah lagi, pada setiap masa material plaintiff tidak ditangkap. Oleh demikian, perkara 5 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan tidak terpakai kepada plaintiff. Jadi saya telah dinasihati oleh Peguam Persekutuan dan sesungguhnya menyatakan bahawa plaintiff tidak berhak terhadap relief yang dipohon dalam saman pemula ini, kata Tengku Nurdiana dalam afidavit yang dilihat oleh Malaysia Kini. Jadi itu antara dua kenyataan sahabat semua oleh media yang menarik untuk kita fikirkan. Antaranya yang pertama ini berkaitan dengan Isam Jalil. Isam Jalil ini adalah bekas MKT UMNO ya sebelum ini. Namun apabila beliau ditarik jawatannya, beliau mula mendekat kepada Perikatan Nasional. Orang cakap untuk mencari dahan untuk bergayut, untuk meneruskan karier politiknya, sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya, kerana kenyataan yang dilakukannya itu, beliau telah disaman. Kerana apa? Kerana dikatakan menghina mahkamah. Ratu Naga ini pula memang terkenal dengan kelantangan mulutnya yang berbau longkang. Ya, bercakap tanpa fakta, seringkali mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Dan akhirnya, apabila disoal siasat oleh pihak ISPRM, dia pula mahu menyaman ya ISPRM dan juga kerajaan kerana katanya dia telah ditangkap dan tidak diberikan hak ya untuk diwakili oleh peguam semasa beliau disoal siasat. Ya, tapi ya melalui kenyataan yang dibuat oleh pihak pendakwa raya ataupun ISPRM bahawa beliau tidak layak kerana apa? Kerana dinyatakan bahawa beliau bukan ditahan, beliau bukan ditangkap, tapi dia dengan data, dengan sukarela hadir ke pejabat ISPRM untuk ya diambil keterangan untuk pendakwaan ataupun siasatan yang sedang dijalankan. Jadi inilah dia sahabat semua, dua perkara yang mengejutkan kita berlaku di sekeliling kita ya, dengan pengkhianat, dengan penfitnah, dan inilah ya, sekali lagi peribahasa mengatakan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.